Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan belajar tentang struktur asas elektronik. Okay, kita belajar yang ni lah. First kita akan belajar sumber kuasa. Apa itu sumber kuasa? So sumber kuasa ni adalah power lah yang kita pakai dalam sebuah litar elektronik. So sumber kuasa yang biasa elektronik ni ada dua lah. So satu ialah AC, alternating current, dan satu ialah DC. So AC ni dia punya simbol dia macam ni. So kalau kita belajar elektronik dan kita buat circuit diagram ke, kita belajar baca circuit diagram. So simbol sumber kuasa untuk AC ni dia bentuk macam ni lah, macam ulat ni. Dan kalau untuk DC dia macam ni. Dia untuk bateri atau power source lah. Okay, ni plus minus. Untuk AC dia tak ada plus minus, dia ada line neutral. So dia bentuk dia macam ni lah. So kenapa bentuk AC dia macam ni dan DC dia macam ni adalah kerana DC voltage dia constant lah. Dia straight je. Tapi AC dia punya signal dia macam ni. Naik turun, naik turun, naik turun. Okay. So lepas tu untuk AC biasa voltage dia adalah 240 volt atau 415 volt. So kalau untuk normal kegunaan kat rumah kita pakai 240 volt lah. Dan yang ni untuk special case lah 415 ni. Dan untuk DC voltage kita biasa pakai 24 volt, 12 volt, 5 volt dengan 3.3 volt lah. Okay, ni adalah standard voltage yang kita pakai untuk barangan elektronik. Okay. So kalau kita buat circuit untuk AC kena pakai AC lah. Dan kalau circuit untuk DC kena pakai DC. So jangan masuk direct AC ke DC. Nanti board tu akan meletup lah. Komponen dalam PCB board kita akan meletup atau terbakar. Jadi berbahaya. So bila kita nak pakai sebuah barangan elektronik tu, kena tengok dulu sumber source dia. Okay. Okay, lepas tu, so antara DC dengan AC, mana satu kita nak pakai. Macam mana kita nak pilih mana satu nak pakai untuk projek kita lah, kita kena tengok tempat tu. Tempat kita nak pakai tu indoor ke outdoor. Contoh kalau dalam rumah dan sumber kuasa kita boleh pakai AC lah. Okay. Dalam rumah sebab kita ada pelak, jadi kita boleh pakai AC. Tapi kalau untuk outdoor macam kita nak buat dekat tempat lapang ke apa, nak tak nak kita kena pakai DC lah. So bila kita pakai DC ni salah satunya ialah bateri lah. So macam dekat rumah kan, kalau komputer, printer ni, kalau macam radio ke apa kan dia pakai AC. Dan dia tak pakai DC. DC tu dekat dalam je. Tapi main yang kita power source yang kita cucuk tu adalah di AC lah. DC cucuk kat plug kan. Plug tu pakai AC. Kalau macam sini drone. Drone ni dia pakai DC. Sebab dia pakai bateri. Sebab kita takkanlah drone nak cucuk plug pula kan. Macam tak boleh naik lah drone tu. Wire sangkut. Jadi nak tak nak kita kena pakai DC. So macam ni drone kita pakai bateri lah. Okay, lepas tu ni adalah kriteria pertama lah. So kat mana kita nak pasang. Lepas tu kriteria kedua adalah projek tu dia akan berada di satu tempat ke dia kena bergerak. Contoh kalau projek tu static satu tempat kan dekat rumah kan. Kalau dekat rumah je kita pakai je benda tu. So kita boleh pakai AC lah. Tapi kalau macam kita nak benda tu bergerak sentiasa macam smartwatch ni. Macam smartwatch ni kan dia kena bergerak. So takkan nak sama kat plug. So nak tak nak kita kena pakai DC lah. Jadi tu nombor 2. Benda tu sama ada barangan elektronik tu bergerak ke atau dia static satu tempat. Dan nombor 3 ialah alat yang kita nak pakai tu sendiri. Dia kena guna AC ke dia guna DC. Kalau macam komputer ni kan. Ni ada satu komputer. Lepas tu ada ni. Ni adalah, kalau yang tak tahu, ni adalah salah satu functional tester atau in-circuit tester lah. So, ni nanti in future kita explain. So, dia tengok macam mana. Kalau benda dia macam ni, kebanyakan dia perlukan AC lah sebab dia kena guna banyak power. Dia tak boleh pakai bateri. Kalau kita tengok mana ada PC pakai bateri. PC semua pakai AC sebab dia kena guna current yang tinggi. Okay. Kalau macam ni smartwatch dia just untuk benda ni je, power on dia kecil. So dia boleh pakai DC. Dia perlukan DC je lah. Dia tak perlukan AC. Okay, so sekarang kita akan tengok apa tu jenis power source yang kita boleh pakai lah
Okey, ni adalah 5 common power source yang kita pakai. So, nombor satu ialah AC plug. Okey, AC plug dekat rumah. Bateri, AC to DC adapter. Okey, dan nombor 4 ialah power pack dan nombor 5 adalah power supply. Okey, sekarang kita tengok satu-satu daripada 5 source ni. Okey, AC socket ni, AC AC source ni AC socket lah, plug yang dekat rumah. So, kebanyakan yang AC socket ni adalah 240 volt, 13 ampere. Okey, ni adalah normal punya usage. Ni biasa kita pakai untuk lampu kipas. Lampu kipas semua, lepas tu barang-barang elektrik lah, TV ke, mesin basuh ke. Okey, ni kebanyakan dia 240 volt lah. Untuk Malaysia dia 240 volt. Dekat overseas tu lain cerita. Dan kalau untuk water heater dengan aircon, dia punya AC plug dia macam ni, dia bulat. Kenapa dia bulat ialah kerana dia dibuat untuk current yang lebih tinggi. Jadi kalau kita pakai aircon, dia tak boleh pakai plug ni. Dia akan cair. Plug ni akan cair dengan plug yang kita pakai tu pun akan cair. Jadi nak tak nak kalau untuk orang yang buat belajar yang ada kat rumah, dia ada aircon, biasa dia akan pakai plug ni lah. Plug bulat. Kepala dia bulat. Bentuk dia mungkin sama yang tempat kepala cucuknya. Cuma yang cucuk batang dia tu dia bulat. Kenapa batang dia bulat ni? Batang ni dia sebab untuk high current lah. Sebab aircon dengan water heater ni biasa dia current dia tinggi sebab dia pemanas kan. Satu pemanas, satu sejuk. Jadi dia nak tak nak kena pakai yang ni. So kalau mana-mana yang dekat rumah tu, kalau baru nak belajar elektronik, so yang ni nak kena consider Plug ni hanya untuk normal usage je, yang bukan yang high current. Kalau yang high current kena cari yang plug bulat ni. Okay. Dan sekarang kita tengok power source yang kedua, bateri. So bateri ni ada banyak jenis. So biasa kat rumah kalau pakai dekat remote TV ke apa, yang ni lah, yang jenis kecil. Dan ada ini bateri kereta. Ini bateri biasa kalau orang main drone kot. Drone pakai bateri macam ni rasanya. Tak pasti, tak nak main drone. Drone, lepas tu kalau yang main kereta lumba tu banyak kan pakai bateri macam ni, bateri lipo. Dan ni pun lipo juga, cuma dia punya bateri dia kecil lah. Handphone dulu-dulu kebanyakan pakai macam ni. Handphone dulu ada mainan yang murah-murah tu biasa dia pakai macam ni kalau dia ada pakai bateri. So, ni bateri handphone. Dan ni lah bateri petak lah, sama macam ni lebih kurang. Tapi dia bentuk dia petak sikit. So, kenapa ada banyak jenis bateri? Sebab voltage cap bateri ni tak sama. Dan dia punya capacity untuk supply current tu pun tak sama. So, kalau kita tengok bateri ni, contoh bateri ni kan, voltage yang ni adalah mungkin 1.5 volt. Biasanya kecil ni 1.5 volt lah. 1.5 volt. Yang ni biasa 12 volt atau 14 volt. Kita tengok yang ni 11.1 volt. Dan yang ni 3.7 volt. Dan bateri ni tak boleh baca lah. So, yang ni pun 9 volt. So, bila kita nak pakai benda ni, bateri ni, kita kena tengok kita punya elektronik tu nak pakai berapa volt. Kalau contoh dia nak pakai 5 volt tapi kita ada 9 volt, dan tak boleh cucuk lah. Kita kena cari yang 5 volt punya input lah. Jadi kena tengok yang tu. So biasa kalau 5 volt dia akan pakai 3 biji bateri ni. Biasa ni kalau 1.5 ada 4.5 volt. So biasa 3 biji tu dia boleh support lah untuk 5 volt tu. Kena tengok sistem tu macam mana. Lepas tu kita kena tahu berapa banyak current kita nak pakai. Kalau macam contoh bateri ni kecil, bateri ni biasa ni, kalau kita main untuk RC kan, remote control punya kereta, biasa dia pakai 3 biji kan. Bila kita pakai 3 biji ni, kita main dalam setengah jam macam tu dah habis. Okay. Lepas tu buat apa? Tukar bateri baru lah. Jadi ada setengah orang tu dia pakai bateri macam ni, bateri lipo. So bila dia pakai bateri lipo, dia boleh cas balik dan bateri dia lagi lama. Dia main boleh lama. Mungkin 1 jam ke 1 jam setengah. Contoh lah, tak tahu yang actual punya macam mana. Sebab dia punya ni, dalam dia milliampere ni. Milliampere ni adalah unit berapa banyak dia boleh supply current untuk 1 hour.
So lagi tinggi miliampere, so lagi lama lah bateri tu boleh bertahan. Sebab tu sekarang kan kalau kita tengok handphone kan, dia tuliskan 3000 miliampere hour, 4800 miliampere hour. So itu adalah berapa banyak current yang dia boleh supply lah untuk sebuah-sebuah bateri. So lagi tinggi ni, lagi lama lah dia boleh tahan. Dan kita kena tengok lah jenis bateri tu, kita nak jenis boleh charge ke yang tak boleh charge. So kalau yang macam ni biasa ada yang boleh charge, ada yang tak boleh charge. Bateri kereta pun dia boleh charge. So kalau yang ni dua biasa dia boleh charge. 1, 2, 3 ni boleh charge. Tapi yang ni tak boleh charge lah. Dia tak design untuk boleh charge lah. Nombor 2 lah yang kita kena tengok. Okay, sekarang kita nombor 3 adalah AC to DC adapter. So biasa dekat rumah kita akan biasa nampak lah benda ni. Yang ni biasa kita akan nampak dekat laptop. Masa yang ni kita akan nampak dekat barang-barang elektronik yang kecil-kecil tu lah. Contoh router kat rumah, Android box ke apa, dia akan pakai benda-benda macam ni lah. So apa function benda ni ialah untuk convert kita punya, bila kita cucuk dekat plug kan, plug tu AC, tapi kita punya elektronik kita perlukan DC. Jadi dia pakai benda ni. So apa dia buat ialah dia adalah untuk tukar kita punya AC voltage kepada DC voltage. So setiap adapter ni biasa dia punya voltage tak sama. So macam mana kita nak tahu dia punya voltage ke tak ialah kita kena tengok dekat label dekat kotak dia, dekat adapter tu lah. So kalau contoh sini ni nampak ni. Yang ni kan dia punya output adalah 12 volt 5.4 amp. So maksudnya dia boleh supply current yang tinggi lah. Okay, so biasa macam ni biasa dia untuk certain use. Kalau macam sini kita tengok 16.5 volt dan 3.65 amp. Maksimum. Dia tulis maksimum lah. Dia bukan akan supply 3.65 amp terus. Dia akan supply ikut keperluan lah. Kalau macam elektronik kita tak perlukan banyak power, dia mungkin supply 1 amp. Dan yang ni biasa kita tengok dekat yang macam ni. Yang warna hitam ni, besar gedabak ni. Petak ni, yang ni. So biasa dekat dia akan label macam ni. Ni Channel World Technology ni syarikat dia. Dan dia cakap input dia. So 100 volt hingga 240 volt. So maksudnya dia akan tengok macam mana kita cucuk lah. Kalau rumah tu 100 volt pun dia boleh function, 240 volt pun dia boleh function. So maksudnya dekat Malaysia benda ni boleh pakai lah. Dan dia punya current adalah 1.8 amp max. So dia akan pakai ni lah current yang dipakai. Dan dia punya output, so dia masuk AC dan dia punya output yang keluar ni dekat ujung ni adalah DC lah. Setengah ni ialah 12 volt 5.4 amp. Okay. So setiap adapter ni dia punya voltage tak sama. So yang ni kebanyakan ada 5 volt ada, 5 volt ada, 12 volt ada, 24 volt ada. So nak tahu kena tengok dekat dia punya label dia dekat adapter tu. So baru kita tahu berapa voltage dia dan berapa current dia. So kalau adapter ni kalau kita beli yang murah, walaupun dia cakap 5 amp, biasa dia tak sampai 5 amp lah. Dia biasa dia tipu je. So nak tak nak, kalau nak beli adapter ni kan untuk projek kita, nak kena cari yang quality sikit lah. Okay. Janganlah cari. Biasa kalau saya adapter yang macam ni, dia tak boleh supply current yang tinggi. Kalau biasa yang kalau nak supply current yang tinggi, dia kena cari yang macam ni. Sebab ini tengok dalam ni besar kot. Besar tu maksudnya komponen dia lagi banyak lah. So biasa yang macam ni dia punya elektronik dalam dia cikai. Kalau nak pakai untuk biasa-biasa boleh, tapi kalau untuk current yang tinggi tak boleh. So nak tak nak kena cari yang macam ni kalau kita perlukan current yang tinggi. Okay. Okay, lepas tu power pack. So power pack ni kalau kita tengok besar kan. So dia lebih kurang sama macam ni. Cuma dia tak ada ni, dia tak boleh cucuk dekat plug direct. Kita kena buat wiring sendiri. So power pack dia sama, dia convert AC ke DC. So nampak ni. Ni ada connector. So sini ada live, neutral, earth. So kita kena buat wiring sendiri, cucuk masuk kat sini. Dan dekat sini dia akan keluar voltage berapa dia set lah. So contoh 5 volt lah keluar kat sini. Kalau 12 volt. Okay. Dia tak ada soket, kita kena buat wiring sendiri. So kenapa kita pakai power pack ni? Biasa power pack ni kita pakai untuk industri je lah. Sebab industri ni biasa kita akan pakai dekat control box. So control box ni dia tak ada plug nak cucuk. Dia akan masuk AC direct wire.
So bila kita masuk direct AC wire, kita takkan kita nak cucuk pelak, kena buat pelak-pelak kat sini kan, tak proper. So kita akan pakai power pack ni. Sebab power pack ni dia punya current lagi tinggi lah compared to adapter biasa. Biasa dia boleh sampai 2.5 am, 5 am. Tengok jenis power pack yang kita belilah. Okay. Then voltage dia keluar ni static lah. Contoh dia akan keluar 5 volt je. Dia tak boleh tukar-tukar. So kalau macam power pack ni kita perlukan 5 volt dengan 12 volt, kita cari power pack yang ada 15 volt dengan 12 volt. Nanti dia akan keluar dua voltage kat sini. So satu 15 volt, satu 12 volt, satu 5 volt. Okay, power source sama. So macam mana nak pilih power pack ni kena tengok atas kita punya electronic system tu pakai berapa. Kalau contoh yang ni, dia akan keluar satu je. Kalau contoh kau nak pakai 5 volt, dan kena cari adapter 5 volt. Dan kalau kita nak pakai 12 volt, kita kena cari lagi satu adapter yang ada 12 volt. Jadi kita kena pakai dua adapter. Tapi kalau untuk power pack ni, kalau kita cari yang dua output, kita boleh terus pakai lah. Pakai satu je, tapi dia akan keluar dua output. Jadi senang sikit lah nak buat kerja. Dia jimat ruang lah. Jadi, power pack ni biasa kita akan nampak dekat industri dalam control box. So, ni adalah gambar yang ambil dari Google. Okay. Ni contoh nampak dia ada satu power pack kat dalam ni. Dan dia akan masuk wire, dia akan keluar. Keluar wire ni, dia akan pergilah dekat mana yang diperlukan. Ni ni contoh sahaja. Kita tak buat macam ni. Ni macam dah advance ni. Jadi, tapi benda ni adalah salah satu power source lah. Tapi kebanyakan orang biasa industri akan pakai lah benda ni. Okay. Dan benda ni adalah sangat bahaya. Sebab dia expose. Dan nampak ni dia expose. Dan dia kena buat wiring AC sendiri. Jadi kalau budak-budak, tolong jangan pakai yang ni. Kalau tak ada kotak, dia kena letak dalam kotak benda ni sebenarnya. Dan wiring ni kena orang dewasa yang buat. Okay? Sebab dia sangat bahaya. Boleh meninggal. Jadi kalau tak tahu, jangan pakai benda ni. Kena betul-betul tahu pakai benda ni, baru pakai. Okay? Ni disclaimer lah. Benda ni sangat bahaya. Dan jangan buat main lah. Kalau setakat nak buat benda simple-simple, pakai ni je lah, adapter. Untuk projek kita, biasa kita tak pakai lah voltage yang banyak sangat. Okay. So, yang ni kalau untuk future lah, in case dah expert kan nak pakai, boleh pakai. Tapi make sure benda ni kena faham lah macam mana nak pakai. Okay. Dan last sekali adalah power supply. So, apa benda power supply? So, ini adalah contoh power supply lah. So, power supply ni, dia adalah equipment yang kita boleh guna untuk set voltage yang kita perlukan. Okay, sebagai contoh, kita nak 32 volt. So, power supply ni boleh bagi 32 volt. Contoh kalau kita nak 12 volt kan, kita tak perlu tukar power supply. Kita just pakai power supply ni, tapi kita boleh set dia 12 volt. So, ni bagi contoh lah. Kita boleh set dia dari 0 volt sampai ke 32 volt. Ikut keperluan lah. So, biasa power supply ni kita akan nampak kat kedai handphone. Biasa kedai handphone ada lah benda ni. Kalau dah try cari gambar Google tapi tak jumpa. So, ni adalah salah satu power supply lah. So, power supply ni dia ada banyak brand. Dia ada TDK, ada X-Tech, ada Kikusui. So banyak lah. Ada banyak brand lah. So power supply ni biasa dia ada satu output dengan dua output. So macam ni dia boleh keluar dua voltage berbeza lah. Kalau macam yang murah sikit dia boleh keluar satu je. So tengok atas keperluan kita lah. Biasa benda-benda macam ni dia pakai dekat lab lah. Lab. Sebab kita perlukan voltage yang variable lah. Kalau macam kedai handphone pun dia perlukan voltage yang variable. Dia tak boleh masuk 5 volt je. Kadang-kadang ada certain komponen tu dia ada 1.8 volt ke apa. So dia perlukan set voltage tu ikut komponen yang dia nak pakai. Komponen elektronik. Okay, ini contoh untuk DC. So ini DC lah. DC biasa dia sampai 48 volt macam tu lah. Kebiasaannya. Okay, dan ini adalah power supply untuk AC. So AC pun ada power supply dia sendiri.
So dekat sini kita boleh set lah berapa voltage kita nak. So contoh kita nak set 100 volt ke, 110 volt ke, 120 volt ke, 220, 240 dan different frekuensi lah. So frekuensi pun kita boleh set juga. So ni adalah antara 5 power source yang kita boleh pakai. Okay, so kita kena tengok lah dekat projek kita tu kita nak pakai dekat mana. So AC plug ni biasa untuk indoor, bateri untuk outdoor, dan yang lain ni indoor lah. Then after this kita akan belajar untuk bahagian input pula. So lepas ni kita akan belajar apa tu input dan macam mana kita nak pilih input. Okay, Assalamualaikum dan jumpa di next video.